ini dipanggil Impact Digital Community Tourism. Ketua kita Cikgu Kabul, kita kenalkan lah. Ini Cikgu Kabul sebagai ketua kami lah. Walau kami ada 4 nih kan. Jadi memang tepatlah Tuhan menghubungi kami punya satu. Kemudian dibantu oleh saya, kemudian dibantu oleh Farau dan Puan Zainab lah. Tapi Puan Zainab ni lebih kepada marketing lah. Masalah-masalah biasa lah kan dalam bisnes. Kita akan menjadikan transportation untuk pelancong dan Okey, kenapa? servisnya. Jangan perahu. Kan kami tidak ada pelancong. Cuma tidaklah macam ada sesuatu yang boleh memperkasakan kami punya ni kan. Jadi kami memang menghadapi masalah untuk menerima pelancong seperti dahulu 30 paling sedikit. Kami pernah menerima 100 pelancong aja ke satu hari. Dulu sebelum COVID. Dia slow lah. Sebab kan kita biasanya operator ni kan macam operator pelancong yang di mana saja dia memerlukan satu agent yang bilang boleh bekerjasama, bukan kekal lah. Maksudnya yang akan senantiasa menyalurkan pelancong. Jadi kita sebab kita punya peranan di sini menerima. Di mana-mana tempat pun ada masalah. Kita di sini untuk makluman semua kita ada 8 jetty. Jadi 8 jetty itu antaranya memang sudah beroperasi, ada yang memang rancap sebab mungkin orang sudah ada agent kan. Jadi kami ini memang ada agent juga, tapi ada masalah sedikit, mungkin dari soal pembayaran lah kan. Jadi kita stop dulu lah. Kita stop sehingga orang clearkan semua, baru kita on. Dulu kan kalau dulu sebelum COVID itu berapa harga package untuk Opalas? 40. Itu selepas COVID kita cuba naikkan package itu kan, tapi kebanyakan mereka tidak tinggi, malah mereka mau hentak lagi kepada 35 ke 30. Itu mainan yang itulah. Jadi ini yang sekarang berlaku dan kami tak pasal kekalkan RM40 sekarang dengan harga dulu RM8 sekilo sayap, sekarang RM18,5. Kalau setakat 3-4 orang datang memang kita tidak layak bertahan. Di IMS ni kami ada dipanggil ikut campus kan. Jadi pelancong Korea, Jepun, Cina, paling ramai Cina lah datang ke IMS. Jadi ada satu sudut tu di bawah universiti dipanggil UN West. Jadi salah satu cadangan mereka ni, budak-budak kumpulan ni, untuk buat yang kita punya peksi di sini kali 4 ni kita taruh di sana. Hai, selamat pagi. Kami daripada Kumpulan Drikers hari ini akan berkongsi dengan anda mengenai pemilihan strategi pemasaran digital untuk kami selesaikan masalah pelancongan di komuniti kami. Kami memilih platform digital TikTok dan Facebook adalah kerana kekuatannya dalam menjangkau audiens yang luas dan berpotensi untuk mempromosikan persona unik kami kepada pelancong dari seluruh dunia. Platform digital ini mempunyai keupayaan untuk menghubungkan kami dengan pelancong yang mencari pengalaman autentik dan menarik. Ia juga membantu meningkatkan kesedaran dan minat terhadap destinasi pelancongan kami. Strategi sangat penting dalam langkah-langkah kami dan setiap perkataan yang dipilih dirancang untuk menarik perhatian, membangkitkan minat dan mempengaruhi tindakan pengguna. Antara medium promosi kami adalah poster, video dan juga pameran di acara-acara besar yang berlangsung sekitar universiti. Kami memfokuskan pada penulisan teks yang menggambarkan daya tarikan kami dengan cara menyentuh emosi dan merangkumkan keunikan kami sebagai destinasi pelancongan. Nama komuniti yang adalah kali pilih sebab salah satu kali selepas itu pilih bayang ada bayang dan juga Team Drikers telah mencadangkan 2 produk kepada Kalim Papat Enterprise, iaitu baju dan kitchen. Kedua produk ini telah berjaya dihasilkan dan mendapat kelulusan dari pihak komuniti Kalim Papat itu sendiri. Semasa mini showcase di UMS dan Bungawan, sebanyak 39 baju dan 16 kitchen telah pun terjual. Produk ini akan diteruskan penjualannya oleh pihak Kalim Papat itu sendiri dengan perubahan dan penambahbaikan dari segi reka bentuk, warna baju dan kitchen tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, berkenaan dengan cadangan, tim Drikers akan memberikan cadangan kepada 3 pihak.
yaitu kepada pelajar dan institusi pengajian, kepada masyarakat dan juga kepada industri berkenaan dengan program Impact Digital Community Tourism. Baiklah, bagi cadangan pertama adalah kepada pelajar dan institusi pengajian, iaitu yang pertama, mereka haruslah membuat penambahbaikan kurikulum. Program IDCT ini haruslah diintegrasikan dalam kurikulum untuk mempersiapkan pelajar dengan kemahiran digital yang relevan untuk industri pada masa hadapan. Yang kedua pula adalah program latihan dan kemahiran, iaitu dengan menyediakan lebih banyak peluang bagi pelajar untuk melibatkan diri dalam latihan praktikal atau pengalaman kerja yang berkaitan dengan industri, digital dan teknologi. Yang ketiga adalah dengan membuat peningkatan accessibility digital, iaitu dengan memastikan semua pelajar mempunyai akses kepada peralatan dan sumber digital yang diperlukan untuk pembelajaran yang berkesan. Baiklah, cadangan kedua adalah cadangan kepada masyarakat. Yang pertama adalah dengan membuat program kesedaran dan pendidikan digital, iaitu dengan menyelenggarakan kempen kesedaran untuk masyarakat tentang kepentingan teknologi, digital dan kesan positifnya terhadap pembangunan komuniti. Yang kedua adalah dengan menyediakan akses internet awam, iaitu dengan membangunkan lebih banyak kemudahan akses internet awam untuk meningkatkan keterlibatan digital dalam kalangan penduduk tempatan. Yang ketiga pula adalah dengan membuat inisiatif keusahawanan digital, iaitu dengan menyokong pembangunan usahawan tempatan melalui latihan dalam pemasaran digital dan pemahiran teknologi bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran global. Baiklah, bagi cadangan yang terakhir adalah kepada industri, iaitu yang pertama dengan membuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, iaitu dengan membangunkan lebih banyak program rintis bersama dengan institusi pengajian untuk mempercepatkan inovasi dan penggunaan teknologi dalam industri. Yang kedua pula adalah dengan membuat program pembangunan modal insan, iaitu dengan menyokong inisiatif latihan dan pembangunan bagi pekerja industri untuk meningkatkan kemahiran digital dan adaptasi kepada perubahan teknologi pada masa akan datang. Dan yang terakhir pula adalah dengan membuat pelaburan dalam R&D, iaitu Research and Development, iaitu penyelidikan dan pembangunan. Apa yang mereka perlu lakukan adalah dengan meningkatkan pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan untuk memacu inovasi teknologi yang memacu pertumbuhan industri pada masa hadapan.